Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ardu anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pengusi setelah lagi jatuh puasa Surau Al-Jawhar, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, Al-Fadil, Al-Mukarram, guru saya Ustaz Amdi Arifin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan juga musibah. Mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama kita umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini, dan insya-Allah pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan kita yang akan dapat membawa kita masuk dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama saya ucap terima kasih kepada Cik Azwan. Saya seboleh-boleh menolak kat sini ni. Kat mana ada guru-guru saya, kat situlah saya akan tolak. Tapi dia follow up daripada 2 minggu lepas sampai sekarang. Jadi saya tak ada alasan untuk tak datang lah. Ustaz Andik guru saya ketika saya di Sekolah Menengah Agama Kajian Johor. Mula saya sekolah Arab, saya kenal beliau lah. Itulah. Bersama dengan Ustaz Daud Sadiman, bersama arwah Ustaz Ahmad bin Hashim, tu antaranya lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita saya diberi tugas untuk menyampaikan kuliah berkaitan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu perkara yang patut kita ambil perhatian dan juga ambil peduli, kerana dengan kita memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia akan jadi marak dalam diri kita. Makin kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin kita rasa rindu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bawa tajuk sirah ni di Surau An-Nur, Taman Daya. Dah 5 tahun setengah perjalanan sirah Nabi SAW ni baru sampai ke peringkat perang Uhud. Kemudian dilanjutkan dengan perang Hamrat al-Asad. Selepas berlaku perang Uhud tu, dia ada satu lagi sehari selepas peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu tu, hari Ahadnya diperintahkan oleh Allah SWT tentera-tentera Uhud yang sedang cedera parah itu diarah untuk bergerak ke satu bukit yang dinamakan Hamrat al-Asad, untuk menentang orang-orang musyrikin Mekah yang mereka anggap diri mereka dah menang dalam peperangan tersebut. Nak puaskan hati itu orang-orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan pada ketika itu. Jadi 5 tahun ceritanya baru sampai situ. Tu 2 minggu sekali lah, yang kat sini sebulan sekali. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak habiskan cerita sirah Nabi SAW ni. Agak-agak habis sirah Nabi SAW ni paling kurang makan masa 7 tahun. 7 tahun. Kalau sanggup lah. 5 tahun baru cerita perang Uhud. Tahun yang ketiga hijrah. Tahun ketiga hijrah. Jadi nak sampai ke wafatan Nabi SAW tu jadi panjang. Jadi 7 tahun, 8 tahun, sanggup tak sanggup. Tak sanggup tak apa, saya tak datang. No problem.
Jadi dengar je lah apa yang nak disampaikan. Sebab macam saya sebut, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan membawa kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muktamad di kalangan para ulama menyatakan bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidak beriman. Nabi tak sebut kurang iman, Nabi tak sebut terjejas iman. Nabi sebut tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu? Orang yang apabila aku ini tidak dijadikan orang yang paling disayang, yang paling dicinta, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, dan juga sekalian manusia. Maknanya apa? Bila ditanya siapa yang paling kita suka, yang paling kita sayang, cinta sekali, tak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik tanya isteri masing-masing, tanya suami masing-masing. Yang kita dah kahwin 50 tahun dah, anak kita semua dah besar dah. Kita dah kahwin 30 tahun dah, kita dah kahwin 40 tahun dah. Jadi tinggal kita berdua je kat rumah. Abang tengok muka awak, awak tengok muka abang. Abang dulu gigi dah penuh lah, sekarang tinggal 2 batang ni. Yang lain semua support dengan gigi palsu. Tapi still masih handsome. Sekarang abang nak tanya pada awak, dalam banyak-banyak orang, siapa yang paling awak sayang sekali? Dia pun kata, orang yang paling saya sayang, orang yang namanya Muhammad bang. Cerita gitu. Siapa Muhammad tu yang? Kita jangan marah dulu. Muhammad yang handsome, kacak lebih handsome daripada abang. Siapa Muhammad tu yang? Muhammad yang akhlak dan budi pekertinya baik sangat, tak macam abang. Siapa Muhammad tu yang? Isi kita pun kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah kurniakan isteri yang beriman dan isteri yang solehah, kerana dia mencintai Rasulullah SAW tu lebih daripada diri kita sendiri. Balik tanya pada anak-anak, siapa dalam ramai-ramai orang yang kamu paling sayang sekali? Kalau anak cakap orang yang paling abang sayang, yang paling adik sayang, yang paling angah sayang, anda alang sayang tu, siapa lagi? Mak dan ayah lah. Menangislah sama-sama suami isteri tu. Kerana apa? Kita gagal mendidik anak kita untuk mencintai Rasulullah SAW lebih daripada yang lainnya. Jadi cinta pada Nabi SAW tak ada ruginya. Tak ada ruginya. Sebab tu banyak cara menzahirkan kecintaan pada Nabi SAW. Termasuklah dengan banyak berselawat atas Nabi SAW. Termasuklah dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa man taraka sunnati falaysa minni, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan di kalangan umatku. Maknanya apa? Antara sebab untuk kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW ketika berada di padang mahsyar kelak adalah dengan cara kita mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Peganglah sunnah-sunnah Nabi ni. Apa yang kita mampu, kita buatlah. Kita mampu pergi masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, istiqamah kan. Kalau kita kata kita suka bersedekah macam Rasulullah SAW, kita istiqamahkan dalam hidup kita. Kita melayan suami, melayan isteri dengan baik, istiqamahkan. Kerana apa? Kerana ia akan menjadi bukti di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita melakukan itu semata-mata kita nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat syafaat daripada Rasulullah SAW ketika berada di padang mahsyar kelak. Ini dah banyak kali dah ustaz-ustazah ni dah cerita dah tentang fadilat-fadilat ini ya. Itulah ceritanya. Malah kalau kita mencintai Rasulullah SAW pun sebenarnya dia pun boleh membantu kita ni untuk menyelesaikan masalah dalam jiwa kita. Apa pun masalah dalam hidup kita ni, kita ikut tauladan Nabi, cara hidup Nabi, bagaimana Nabi menyelesaikan masalah, maka insya-Allah masalah itu akan selesai. Masalah akan selesai. Saya bukan baru lah, dalam tahun lepas ni seorang ibu telefon saya. Dia telefon, dia kata, "Ustaz, dia mengadu pasal 5 orang anak dia, suami dah meninggal." Dia mengadu cerita pasal mak dia, pasal anak-anak dia, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Saya kat pejabat agama ni, orang datang kan cerita pasal masalah rumah tangga. Yang bergaduh-gaduh kan datang jumpa saya. Yang senyum-senyum semua pergi daftar nikah. Yang gaduh-gaduh masuk bilik saya. Suami tengking, isi tengking suami, lala saya pun sama-sama kena tengking. Itulah kerja saya kat pejabat. Jadi bila kadar macam tu, adalah di kalangan ibu-ibu ni yang dia
menghubungi saya, dia telefon cerita masalah anak dia apa semua. Saya nak cakap macam mana lah, umur dia tu lagi tua daripada umur saya. Saya pun tak ada anak besar-besar, paling besar pun tingkatan 4. Itu dah paling besar nak masuk tingkatan 5. Itu pun tersangkut-sangkut nak naik tingkatan 5, tingkatan bulan 3 nanti pun naik tingkatan 5. Ialah sebab PKP. Jadi saya cakap macam ni puan, setiap orang ni Allah Ta'ala berikan ujian tu berbeza-beza mengikut keupayaan kemampuan. Ketika Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia ni, Allah Ta'ala tahu dah tahap kemampuan kita. Ada orang yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan isteri, ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan bos dia, ada orang yang diuji dengan kenderaan dia, ada orang yang diuji dengan macam-macam lah, dengan binatang peliharaan dia. Masing-masing ada ujian-ujian tertentu. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa ujian itu layak untuk dia. Masa PKP dia dengar lah, orang mati bapa, lepas tu mati mak, lepas tu mati anak, lepas tu mati siapa, banyak yang mati lah cerita gitu. Kita pun dengar, ya Allah kesiannya lah, kok mati sampai macam tu sekali, ceritanya macam tu. Ceritanya ialah kenapa Allah Ta'ala bagi ujian tu pada orang ni, dia tak dibagi pada kita. Sebab Allah Ta'ala tahu kalaulah ujian tu diberi kepada kita, nescaya kita tak mampu untuk nak menanggung. Sama macam kalau kita tentang kekayaan, kita tengok orang tu, ya Allah kayanya lah, kereta sampai 10 biji, ada helikopter sendiri, ada kapal terbang sendiri, ya Allah hebatnya rumahnya, besar-besarnya lah, kenapalah rumah aku kecil? Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui orang ini dia layak, dia mampu untuk menanggung harta yang banyak, ataupun dia menjadi istidraj pada dia, jadi penghinaan kalau dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Kenapa harta tak diberi kepada kita? Kekayaan tu tak diberi pada kita kerana Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa kita ni kalau dapat harta banyak macam tu, lupakan Allah, lupakan Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi yang itu. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi si ibu ni saya cakap, puan punya ujian Allah Ta'ala bagi anak. Anak-anak menjadi ujian pada puan. Tapi ingatlah, setiap ujian ni adalah sebagai salah satu sebab untuk Allah Ta'ala muliakan dan naikkan martabat kita sebagai hamba Allah. Jadi banyakkanlah beristighfar pada Allah SWT. Mungkin ni datang dari kifarah dosa-dosa kita yang pernah kita buat sebelum ni. Yang kedua, banyakkanlah berselawat atas Nabi SAW. Selawat Nabi itu merupakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bila kita menzahirkan kecintaan kita pada Nabi SAW, insya-Allah ada kebaikan yang puan akan dapat. Jadi saya sebut Imam Al-Ghazali, dia kata siapa yang berselawat atas Nabi SAW, siapa yang beristighfar sebanyak 2000 kali setiap hari, maka dia ibaratkan seperti berjalan di atas di kawasan banjir. Tahu macam banjir? Dia bukan laut. Kalau laut ni kita pergi tepi pantai, makin lama makin dalam, sebab kita tahu tu lautan dia makin lama makin dalam. Tetapi banjir ni kita tak tahu. Nampak air tenang je, kita tak tahu dalam tu ada longkang ke, dalam tu ada parit ke, dalam tu ada lubang ke, kita tak tahu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pesan apa? Beristighfarlah 2000 kali, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyediakan jambatan untuk kita. Maknanya jadikan laluan untuk mudah untuk kita merentasi banjir. Itu disebut, Imam Ghazali sebut begitu sifatnya. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya disebut apa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat atas diriku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat atas dirinya 10 kali. Ini dah ramai dah sebut. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang berselawat atas diriku 10 kali, maka Allah Ta'ala akan berselawat atas dirinya 100 kali. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa yang berselawat atas diriku 100 kali, maka Allah Ta'ala akan berselawat atas dirinya 1000 kali. Man shalla alaihi alfan tamassahun nar. Siapa yang berselawat atas diriku 1000 kali, maka dia akan diharamkan daripada menyentuh api neraka. Maknanya apa? Kita nak menempatkan diri kita ni sebagai ahli syurga yang akan mendapat rahmat barakah daripada Allah SWT. Saya cakap dengan dia, beristighfar puan 2000 kali, dan bacalah selawat atas Nabi SAW 1000 kali. Dia pun baca selawat istighfar tu sampai 2 minggu lebih kurang 2 minggu dia telefon. Saya dapat telefon lagi sekali, dia kata, Ustaz, saya pernah telefon Ustaz 2 minggu lepas, dia kata macam tu. Saya berfikir yang mana Allah yang saya cerita pasal anak Ustaz tu, yang pasal anak, bukan anak Ustaz, yang pasal anak saya tu Ustaz, dia cerita, kenal dia, apa khabar makcik, sihat lah, apa benda, kejap makcik, kejap puan, kejap hajah, macam tu lah saya cerita kan.
Kalau dah mesra sangat sebut makcik, cerita gitu. Jadi dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, masalah saya dah selesai. La ilaha illallah, 2 minggu settle cerita pasal 5 orang anak, dah selesai masalah dia. Saya cakap dahsyat ni, 5 orang punya masalah anak ni semua selesai dalam tempoh 2 minggu. Dia kata, apa Ustaz, malam tadi saya dah amalkan Ustaz apa yang Ustaz cerita tu. Saya akan istighfar, berselawat atas Nabi, istiqamah, Alhamdulillah, dia kata. Dan masalah selesai. Saya cakap, macam mana boleh selesai ni? Saya pun kadang tak amal pun sampai saya cakap. Sebab tu bila saya cakap ni, saya niat kongsi je, dan kita sama-sama guna lah. Orang sampai pada saya sampaikan balik, itu je lah. Orang tipu saya tipu lah, tuan-tuan perempuan, itu je lah kot. Agaknya gitulah. Jadi dia kata, apa Ustaz, masalah selesai. Macam mana masalah puan selesai puan? Dia kata, malam tadi Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum pada saya Ustaz. Saya rasa macam lega, macam masalah saya semua dah selesai, dah tak kisah dah Ustaz. Nampak bagaimana barakah yang datang daripada Rasulullah SAW. Mimpi Nabi nyata, dia tidak boleh dijelmakan oleh makhluk-makhluk lain, termasuklah jin ini. Jadi kalau mimpi jumpa Nabi, Nabi lah. Maka dia mimpi jumpa Nabi, selesai masalah dia. Ini bagaimana bila kita ni melakukan satu perkara yang menjurus ke arah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pertolongan Allah tu datang pada kita. Jadi kita baliklah kepada cerita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Saya petik daripada kitab Rahik Maktum Syekh Mubarakfuri, Saifullah Mubarakfuri, dan juga dirujukan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham tu anak murid kepada Ibnu Ishaq. Kadang-kadang dia berbeza pandangan, tapi jalan cerita lebih kurang sama. Contohnya, kalau orang Islam berhijrah daripada kota Mekah ke Habasyah, ketika orang Islam ditentang teruk oleh orang-orang Mekah pada ketika itu, masa tu kalau ikut Ibnu Hisham tahun yang ke-7 hijrah, kalau Ibnu Ishaq dia kata tahun yang tahun kelima kerasulan Nabi SAW. Tapi jalan ceritanya sama lah. Jadi bacalah banyak kitab-kitab sirah yang menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW, dan biasa jalan ceritanya sama. Jadi mungkin fasa penyampaian saya ni, yang pertama kita nak kenal Nabi SAW ni dari segi background dia. Kenapa Nabi SAW ketika menyebarkan syiar Islam di Mekah dulu, sehingga mendapat penentangan sangat dahsyat, sedangkan orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu ada peluang untuk bunuh Nabi SAW lebih awal daripada yang sebenarnya berlaku. Kan Nabi SAW ni ada pakatan nak bunuh Nabi masa bila? Ketika peristiwa nak hijrahnya Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia orang punya usaha, punyalah susah nak bunuh Nabi SAW, sampai dia orang buat keputusan untuk bunuh Nabi SAW. Jadi bila saya tengok, saya bincang dengan kawan, saya tengok rupa-rupanya Nabi SAW ni latar belakangnya bukan latar belakang orang yang orang biasa-biasa dengan kata itu. Dia memang datang daripada latar belakang datuk nenek moyang dia kalangan orang yang hebat-hebat. Baru ni bila disampaikan, ditanya pada saya tentang satu spekulasi bahawa Nabi SAW sebenarnya daripada keturunan Bani Israel. Jadi kita buka lah kitab, kita tengok satu, tak ada satu pun salu-galu Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Bila saya tengok betul-betul Nabi SAW ni keturunan dia sampai Nabi Allah Adam alaihissalam, dia jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 Nabi. Sampailah ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi dalam ramai-ramai itu adalah segini kita. Antaranya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni keturunan Rasulullah SAW. Dia jumpa nanti sampai Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia jumpa sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail ni moyang dia ke-61. Nabi Allah Ilyas alaihissalam ni Nabi Ibrahim alaihissalam 62. Moyang dia yang ke-62. Saya nak tunjukkan betapa para ulama ni mengkaji tentang salah silah hidup Nabi SAW ni, bin siapa ni, sampai Nabi Allah Adam alaihissalam. Maknanya apa? Nabi Ismail 61, moyang ke 61. Tuan-tuan perempuan, kita ingat tak kita bin siapa ni sampai moyang kita yang berapa katnya? Saya Fakhrul Razi bin Yusuf bin Muhammad Karim bin Kardi bin Abdullah bin Sonto Dikromo bin Wijoyo. Dah tak tahu, itu je lah 7 keturunan. Itu je.
bin lagi saya tak tahu lah, bin lagi memang akhirnya bin Adam alaihissalam cerita gitu, tapi terputus. Kecuali memang dia daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab keturunan ni memang dijaga, silsilah ni tu dijaga lah. Jadi para orang-orang yang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang dia memang ada dia punya sejarah yang orang jaga tentang silsilah dia tu. Jadi darah Rasulullah SAW tu mengalir dalam diri mereka ni. Teruk macam mana pun kita tak boleh menghina jasadnya itu. Kerana jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam, moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-72. 72. Nabi Allah Idris alaihissalam, moyang Nabi yang ke-75. Dan Nabi Allah Sid alaihissalam, Nabi yang ke-80 sampailah yang ke-81, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silsilah siap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia sampai kepada Adnan saja. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam, bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW tu sampai Adnan. Jadi saya pun tengoklah, kaji sampai peringkat Adnan tu, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling popular dan paling hebat ialah yang namanya Qusay. Yang namanya Qusay. Kita tahu Mekah itu dulu diasaskan Bakkah, tanah Bakkah itu datang daripada keberkatan mukjizat Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan juga Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini tahu dah cerita ni. Jadi terpancarnya air Zam-Zam di tempat tersebut. Tapi sebenarnya pada beberapa tahun selepas itu, telaga Zam-Zam itu telah terkambus. Maknanya dah tak ada lah, dah ditimbus dah pada ketika itu. Jadi siapa yang menggalinya semula? Yang menggalinya semula adalah datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Digali balik, orang kata gila. Kata tengah dekat kawasan Kaabah tu, digali. Orang kata ni, kau ni ketua negara, kau ketua dekat sini ni, kat Mekah ni, kenapa buat benda pelik-pelik? Sebenarnya 3 hari Abdul Muttalib ni bermimpi tentang wujudnya telaga Zam-Zam dekat situ, dan pada hari yang keempat itu dia ajak anak dia, iaitu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulung, iaitu Al-Haris bin Abdul Muttalib, kan yang bungsu kan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah itu. Jadi dia berdua dia menggali, orang kata orang cemoh dia, orang apa semua sih, kan dia ketua kat Mekah tu. Maka nak disebut ceritanya, terpancarlah air Zam-Zam, telaga Zam-Zam itu. Jadi dipandang mulianya datuk Nabi SAW ni, tempiasnya sampai kat pakcik-pakcik Nabi SAW, termasuk bapa Nabi SAW, termasuklah Nabi SAW sendiri, sehingga orang susah nak gugat kedudukan Nabi SAW di Mekah itu, walaupun mereka mempunyai peluang untuk bunuh Nabi SAW ketika awal-awal Nabi menyebarkan syiar Islam di Mekah. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya tengok betul-betul kenapa saya sebut Qusay. Qusay itu iaitu datuk Nabi SAW, Qusay bin Kilab. Orang tanya kenapa Kilab? Kilab tu maksudnya anjing. Kilab tu maksudnya anjing, daripada kalbun. Kalbun. Atuk Nabi yang nama Kilab tu sebenarnya nama dia Hakim. Tapi orang panggil dia Kilab, anjing. Kerana apa? Kerana atuk Nabi SAW yang nama Kilab ni, dia banyak bela anjing. Dan anjing tersebut digunakan untuk memburu. Dia bukan saja bela anjing itu, dia bela anjing ni untuk dia pergi memburu, dan dia seorang pemburu yang sangat handal. Ni Kilab, Kilab datuk Nabi SAW. Jadi Kilab ni dia kahwin dengan isterinya yang namanya Fatimah. Fatimah bin Sa'ad, tak salah saya, Fatimah bin Sa'ad pada ketika itu. Maka lahirlah 2 orang anak yang namanya Zuhrah, dan seorang lagi namanya Qusay. Cerita gitu.
Jadi Zuhrah dan Qusay ini adalah anak kepada Kilab. Ini saya shortcut lah cerita pasal Kilab. Nanti kita cerita satu-satu siapa sebenarnya nenek moyang Nabi SAW. Barulah kita faham darah datuk-datuk dia ni semua sampai kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi jadi orang yang sangat hebat. Dia ada gen dia. Gen dia sampai ada kat dalam tubuh badan Nabi SAW. Nanti cerita ada datuk Nabi yang memang pandai dalam bidang falsafah ada. Ada datuk Nabi SAW yang memang seorang memang dia pandai ilmu syair. Dia menulis syair-syair ni yang hebat-hebat. Ada datuk-datuk Nabi moyang Nabi ni yang memang pahlawan. Memang pahlawan, orang yang hebat. Iaitu. Tapi semuanya datuk Nabi SAW sampai ke peringkat Adnan ni semua dipandang mulia. Cuma ada macam tersekat sikit pada ketika Kilab nak sampaikan kuasa dia kepada Qusay itu. Sebab tu Qusay ni hebat. Sebab Kilab ni mati ketika datuk Nabi yang nama Kilab ni mati ketika Qusay tu baby. Ketika Qusay tu baby. Jadi Kilab ni kahwin dengan Fatimah, dapat anak nama Zuhrah dan juga Qusay. Saya nak sebut selepas itu, selepas matinya Kilab ini, masa tu Qusay ni masih baby. Boleh follow tak cerita ni? Saya nak sebut dia. Jadi Qusay ni dia masih baby. Jadi masa baby itu, lepas matinya Kilab tadi, mak kepada Qusay ni berkahwin lain dengan lelaki yang namanya, siapa nama saya tak catat tu, Rabi'ah. Disebut ada Rabi'ah bin Haram. Rabi'ah bin Haram. Jadi bila dia kahwin dengan lelaki lain, walaupun Qusay daripada keturunan orang yang hebat, dia ikut mak dia ni dengan Rabi'ah bin Haram ni, dan akhirnya mereka ni berpindah ke Syam. Kat situ nanti ada ahli keluarga Nabi SAW yang berada di Syam, keturunan daripada nenek moyang dia yang namanya Fatimah yang berkahwin dengan Rabi'ah bin Haram. Nanti kita tengok ada cerita je sampailah yang berada di Yaman. Maknanya pengaruh Nabi ni bukan saja di Mekah, tapi di Madinah, di mana, di Yaman, di Taif, ada yang sangat mengenali datuk nenek moyang Nabi SAW, dan mereka ni terhutang budi, pembesar-pembesar terhutang budi dengan silsilah datuk-datuk Nabi SAW dulu. Yang ini ceritanya. Macam berat tak dengar cerita? Berat tak apa, no problem. Dia memang bagi pening. Dia nak best nanti cerita time-time perang gitu. Dia ceritanya macam tu lah. Jadi nak ceritanya macam mana Qusay ni dia ingat Rabi'ah tu bapa kandung dia. Jadi dia menagih kasih dengan bapa dia. Perkahwinan antara Rabi'ah dan juga Fatimah moyang Nabi SAW tu, lahirlah seorang anak lain namanya Darrash. Bila dah besar, Darrash ni adalah berlaku persingkataan dengan si Qusay ni. Cerita itu dengan datuk Nabi yang namanya Qusay. Jadi orang-orang suku Rabi'ah ni semua peli-peli kepada Qusay ni. Engkau ni tak malu ke? Sebenarnya Rabi'ah bin Haram ni adalah bapa angkat kau, bukannya bapa kandung. Tak malu ke? Sebab apa? Kaum dia ni semua menyokong anak kepada Fatimah dan juga Rabi'ah yang namanya Darrash tadi. Kecil hati dia, koyak dia hati dia. Sebab apa? Sebab dia rasa macam tersisih dalam kaum dia. Dia ingat selama ni itu adalah anak kandung dia, bapa kandung dia. Ini berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Isu kalau anak tu adalah anak tiri, dia kena sebut anak tiri. Baru ni berlaku bila saya nak nikahkan pasangan. Ceritanya ialah bapa ialah dia kadang dia ni cerita bapa angkat dengan bapa tiri lah. Bila nak nikah ni dah berapa ketiga lah, bukan baru ni, dia satu ketika yang lepas. Masa saya nak nikahkan tu sampai 5 kali tak lepas. Cakap apa tak kena 5 kali tak lepas. Kalau nikah orang asli tu setakat 2, 3, 4 kali tu biasa je. Yang ini orang yang biasa-biasa nampak hidup kita tak lepas-lepas cakap macam tu. Akhirnya saya bawa ke tepi, saya bawa masuk bilik saya, bilik nikah sebelah bilik saya tanya, ada apa yang tak kena ke? Saya cakap sebab lain macam je. Lalah terbongkar rupa-rupanya yang disebut tu bapa dia tu adalah bapa angkat yang dibinkan dengan anak dengan bapa angkat tadi tu. Anak tu dibinkan dengan dibintikan dengan bapa angkat.
Jadi nak nikah tu bapa angkat nak jadi wali kepada anak perempuan dia. Ini bahaya ni ceritanya. Tapi nikah tak lepas lagi. Saya tak lepas lagi. Akhirnya bincang-bincang bawa apa semua. Tak bolehlah nikah, tak boleh nikah. Ni masalah. Ada baru ni yang tanya kepada saya, dia kata ada satu kes ni dalam 3-4 hari lepas. Saya nak nikahkan, masa nak nikahkan dia adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Itu pentingnya sijil nikah mak bapak ni untuk anak-anak yang nak menikah. Itu adalah dokumen wajib. Jadi isunya apa? Yang nak nikah, yang nak jadi wali bapak dah mati. Jadi yang walinya ialah adik-beradik sebapa. Jadi saya minta sijil nikah mak bapak bapak dia dengan mak tiri dia. Mak tiri dia marah-marah saya, kenapa? Akhirnya bila cari jumpa, ternyata tarikh lahir anak dia tadi tu, yang lelaki tu, yang sebapa tadi tu, dengan tarikh perkahwinan tak cukup 6 bulan. Maknanya apa? Dia anak tak sah. Cuba bayangkan kalau dia nikah juga, dia nikahkan juga adik sebapa dia tu, maka tak sah. Saya sangat bimbang dalam masyarakat kita berlaku peristiwa-peristiwa yang macam ni. Ada satu kes juga yang saya jumpa, dia binkan dengan bapa tiri dia. Memang ngam-ngam masa dia lahirkan anak tu, mak tu dah kahwin lain. Orang tanya saya, kahwin ketika mengandung tu sah? Bukan mengandung, kahwin selepas bersalin tu sah ke tak sah? Lepas bersalin sah. Tapi anak tu tetap kena binkan dengan bekas suami yang ceraikan dia. Ini pahaman dalam masyarakat kita. InsyaAllah sebahagiannya orang lama tahu. Yang muda-muda kadang dia ambil mudah. Pernah satu ketika dahulu kita tengok dia daftar nikah, lain macam kelang kabut dia. Kelang kabut. Tengok ada sijil, dia kata wali siapa? Wali abang, dia kata. Wali abang. Tengok sijil mati bapak, ada sijil mati bapak. Tengok muka lain macam. Jadi pergi dekat mana? Pergi tengok, hantar orang cek. Rupanya bapak dia segar bugar lagi. Dia buat sijil mati bapak dia. Sijil mati bapak dia. Saya ingat masa tu orang ni nak kahwin orang Brunei ke orang mana cerita. Dia buat sijil mati bapak dia. Jadi itulah orang yang belum mati tapi dah ada sijil mati. Yang buat sijil mati siapa? Anak dia sendiri. Ini pun kadang jadi masalah dalam masyarakat kita. Jadi benda-benda ni kadang mikir. Jadi sebab itulah dalam cerita Qusay ni, Qusay itu datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setelah dia diejek-ejek oleh orang-orang Rabi'i, orang-orang suku Rabi'ah ini, maka akhirnya mak dia ni iaitu Fatimah, iaitu isteri kepada Kilab dulu tu, barulah dia betul terang sebenarnya kau ni adalah anak kepada pembesar Mekah yang namanya Kilab. Sebenarnya kau ni anak tiri kepada bapak kau sekarang ni yang kau anggap bapak kandung dia. Namanya siapa? Rabi'ah bin Haram. Sedihlah member ni selama ni dia gitu kan. Tapi nak sebutkan Qusay ni sejak kecil ni dah menunjukkan penampilan sangat hebat, yang sangat cerdik pada ketika itu. Jadi dia pun cakap dengan mak dia, mak, saya nak balik ke Mekah, saya nak jumpa kaum kerabat saya kat Mekah sana tu, untuk kita balikkan kemuliaan kaum bapak kita. Cerita gitu dia kata. Kilab ni. Kilab dah lama mati dah. Jadi terputus kejap. Jadi Qusay ni pun pergi balik ke Mekah. Sampai kat Mekah tengok rupa-rupanya tampuk pemerintahan di Mekah tidak lagi dipegang oleh suku Jurhum. Suku Jurhum ni sampai keturunannya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi dia pelik lah kan? Biasa kan dia kuasa pemerintahan tu kan dia mewarisi. Tapi dia telah dirampas tampuk pemerintahan itu oleh suku Khuza'ah. Jadi suku Khuza'ah ni lah sebenarnya yang disebut suku Khuza'ah ni, latar belakangnya sampailah kepada Abu Jahal. Abu Jahal iaitu seteru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni yang banyak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka ni tidak memperakukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka ini ada penyakit lain, penyakit hati yang lain. Kenapa? Sakit hati macam orang-orang Yahudi contohnya. Dia sakit hati orang Islam sebab apa? Sakit hati dengan Nabi SAW sebab apa? Sebab dia menjangkakan Nabi akhir zaman itu, bukan dia menafikan kemunculan Nabi akhir zaman, tak, tapi dia ni, orang Yahudi ni, dia tak puas hati kenapa Nabi akhir zaman ni lahir di kalangan bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi. Ini sebenarnya. Jadi sama juga Abu Jahal ni pun sebenarnya daripada suku Khuza'ah. Ini disebut sebagian pendapat lah, bukan majoriti. Sebagian pendapat menyatakan Abu Jahal ni pada suku Khuza'ah. Gitu.
Jadi dulu Mekah pernah dipegang, dipegang kekuasaannya oleh suku Khuza'ah. Tapi pada ketiadaan Kilab, sampailah ke peringkat Qusay ini, dia telah dirampas pemerintahan ini. Panjang ceritanya sebenarnya, dirampas oleh orang-orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah itu namanya hijabah, tuan-tuan. Kuasa yang memegang kunci Kaabah tu namanya hijabah. Itu paling besar lah. Kalau hijabah ni macam Perdana Menteri ya, tuan-tuan. Gitu. Jadi ketika itulah Qusay ni tengok, tak boleh jadi ni, sebab sepatutnya Mekah ini, Kaabah ini yang berhak megangnya adalah daripada keturunan Nabi Allah Ismail AS dan juga Nabi Ibrahim. Itu hijabah tu. Jadi pemegang kunci sekarang ni semua ada salur garu sampai kepada baginda Nabi SAW. Tapi pernah terputus kejap pada zaman Kilab nak pergi Qusay. Qusay yang ambil alih nanti. Jadi pada ketika itu pemerintahnya ialah Hulay bin Hubishah. Hulay bin Hubishah. Tengok bagaimana politik yang dimainkan oleh Qusay pada ketika itu. Jadi Qusay tengok dia orang baru datang ke Mekah dan tengok suku Jurhum, bangsa dia, keturunan dia yang pada ketika dahulu adalah ranking pertama. Maknanya memang bangsawan sungguh lah. Bukan kayangan, bangsawan. Dia dah jadi ranking kedua. Ekonomi Mekah dikuasai oleh orang Khuza'ah. Jadi dia pun fikir, ini dia long vision ni. Dia fikir-fikir macam mana aku nak dapat balik kuasa hijabah tadi, iaitu memegang kunci Kaabah. Jadi dia ada dua pilihan, tuan-tuan. Satu, nak menentang terang-terangan. Yang kedua, berbaik-baik. Ni teknik strategi. Akhirnya dia mengambil pendekatan untuk berbaik-baik dengan Hulay bin Hubishah, iaitu pembesar yang diberikan amanah untuk memegang kunci Kaabah, kunci Kaabah yang namanya hijabah. Yang itu. Jadi dia baik, berkhidmat apa semua. Hulay ini tengok, wah, Qusay ni orang yang bagus apa semua cerita gitu. Dalam masa yang sama, Hulay ni dia ada anak namanya Hubba, seorang perempuan yang sangat cantik namanya Hubba. Jadi pada ketika itulah dia tengok Qusay ni sangat hebat dan dia ambil peluang untuk menawarkan supaya Qusay ni kahwin dengan anak dia iaitu Hubba. Ini titik permulaan. Bagaimana kalau kita tengok Rasulullah SAW, isterinya ramai kan, isteri ramai, tapi ada sebab-sebab tertentu kenapa Allah Ta'ala perintahkan kahwin itu untuk memudahkan urusan dakwah Nabi SAW. Itu sebenarnya bukan kahwin saja-saja, tak ada tujuan. Qusay ni dia berkahwin dengan Hubba akhirnya, tapi memang dia pasangan romantik. Qusay ni pun handsome, Hubba ni pun cantik. Jadi dia jadi pembesar dekat dia, jadi kaya kat Mekah pada gitu. Sampailah tua Hulay ni, akhirnya Hulay ni pun mati. Bila mati, diserahkan kuasa ataupun wasiatkan kunci Kaabah tadi kepada anak dia nama Hubba. Terlepas lagi Qusay tak dapat pegang lagi. Punyalah sabar, tuan-tuan. Akhirnya Hubba tu pun anak ramai, kemudian dia ni dah mula tua, dah penat. Akhirnya dia wasiatkan kunci tadi tu bukan kepada suami dia iaitu Qusay, tapi dia pergi wasiatkan kunci tadi tu kepada Abu Ghibshan, namanya Abu Ghibshan, suku Khuza'ah juga. Ini perkauman orang Arab ni, tuan-tuan. Dia punya asabiah sangat kuat. Walaupun suami sendiri tak bagi. Sebab apa? Suami daripada suku lain. Saya Jawa contohnya gitu. Ni orang Jawa je lah cerita itu. Ustaz ni orang Bugis. Orang Bugis cerita gitu. Dia tak boleh. Ni kunci Kaabah ni tak boleh bagi pada orang Bugis ni, sebab orang Jawa dah pegang. Contoh macam tu. Cerita gitu. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Abu Ghibshan ni seorang pemabuk. Saya nak tunjukkan cerita pasal kunci Kaabah ni dibayar dengan satu tong arak. Jadi Abu Ghibshan ini, dia ni pemabuk. Jadi bila mabuk ni, duit makin lama makin habis. Orang minum arak ni habis. Dah azan belum? Tak masuk tajuk lagi saya ni. Belum masuk tajuk. Jadi Abu Ghibshan ni pemabuk. Bila mabuk, dia tak tahu mana cari sumber duit. Dia pun jumpa dengan Qusay. Qusay dah kaya dah masa tu. Dia kata, Qusay, boleh tak kau sponsor aku arak yang banyak? Dia kata begitu. Qusay apa lagi? Boleh. Dia kata, kau nak berapa banyak? Nak 1 tong. Ada duit nak bayar? Tak ada. Arak yang kualiti tinggi lah, tak ada. Sebab dia kaki mabuk. Maka pada ketika itu, satu-satunya benda yang dia boleh jadikan bayaran ialah kunci Kaabah. Ini ceritanya balik semula kepada Qusay. Ini diceritakan oleh Ibn Hisham dan Ishaq. Dia kata apa? Akhirnya
Qusay ni dia dapat kunci Kaabah tu dengan cara apa? Dengan digantikan dengan satu tong arak. Tu kisah dia. Dapatlah dia kunci tu. Sebab apa? Abu Ghibshan sini, dia peraturan dia, kita pegang kunci ni, tu kita punya. Jadi kita berhak nak serah pada sesiapa. Macam itulah. Satu tong arak pada kita gitu. Jadi pembesar-pembesar Khuza'ah jadi tak puas hati lah. Tapi dalam masa sama dia tak ada pemerintah-pemerintah, orang-orang yang boleh, yang kuat. Macam mana Qusay tadi. Akhirnya Qusay panggil dia punya kaum dia di kalangan Bani Quraisy tadi tu, dia ajak, dan mereka ni berdiri teguh di belakang Qusay, jadi kuat. Dia orang menentang, Khuza'ah ni menentang. Akhirnya suku Khuza'ah ni semua dihalau daripada Mekah, dapat balik kunci Kaabah. Ini dah titik permulaannya bagaimana kunci Kaabah tu seterusnya diturunkan sampai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau faham cerita pasal Mekah lah, pasal Kaabah tu, pasal Kaabah. Jadi itu antaranya lah, kalau orang tanya kita dah boleh jawab lah. Saya cuma nak ceritanya antara kehebatan-kehebatan Datuk Nabi SAW yang lain. Antaranya Ma'ad ni seorang pahlawan, Ma'ad bin Adnan. Saya tak dapat semua tapi saya dapat sebahagian. Datuk Nabi SAW namanya Ma'ad. Dia merupakan pahlawan yang digeruni. Dia memang hati kering sungguh lah. Kalau pegang ni sentiasa menang. Macam tu. Kemudian Nizar ni anak kepada Ma'an. Dia seorang yang kacak, segak, kemudian dia bijak. Paling kacak dan segak, dan kacak, segak, bijak. Susah nak dapat lelaki tu ni. Kacak, segak ada. Kacak, segak, bijak susah nak dapat. Ada jumpa tuan-tuan. Bijak tapi tak kacak, ramai. Jadi gitu, ramai. Nak cari kacak, segak dan juga dia bijak. Itu. Dan dia banyak idea dia bernas. Ilyas ahli falsafah. Ini kata yang disebut ahli falsafah. Dan pada zaman Ilyas inilah lahirnya seorang cendekiawan, seorang cendekiawan yang namanya Luqmanul Hakim yang disebut di dalam Al-Quran. Terus naik lagi Fihir ni juga seorang Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, dan Fihir inilah yang digelar sebagai Quraisy. Kenapa zaman tu di Mekah orang mengerjakan haji terputus bekalan makanan, kemarau, terputus bekalan makanan. Jadi Fihir sebagai ketua di Mekah pada ketika itu, apa dia buat? Dia telah mengumpulkan roti-roti yang berada di kalangan orang-orang Mekah tu, dia ambil sikit untuk apa? Untuk menampung makanan orang-orang yang mengerjakan haji pada tahun tersebut. Iaitu. Jadi membahagikan roti itu namanya Quraisy. Apa maksud Quraisy? Quraisy adalah orang yang membahagikan roti. Itu maksud Quraisy. Kita cakap orang Quraisy itu sebenarnya istilah Quraisy itu adalah istilah kepada Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Fihir. Quraisy itu maksudnya orang yang memberikan roti, mengagihkan roti. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengerjakan haji pada ketika itu. Jadi kalau kita jual roti, kita pergi kat sebuah masjid, kita agihkan roti. Kita panggil dia Quraisy, cerita gitu. Quraisy lah. Sebab Quraisy itu adalah orang yang membahagikan roti. Ada suami yang nama Quraisy? Tak ada kan? Muhammad Quraisy ke apa? Mana tahu dia tahu roti? Dia tak main bakery, dia main Quraisy. Cuba buka kedai roti, kat depan tulis kedai roti Quraisy. Macam tu. Tapi bagi roti free lah. Sebab zaman Fihir dulu tu, dia tak bagi roti secara beli, dia bagi secara percuma. Jadi siapa nak jadi Quraisy silakan, no problem. Tapi kalau belakang tu macam bungkus-bungkus tu, kalau ada roti Quraisy lah yang bagi tu. Kemudian Datuk Nabi SAW namanya Ka'ab ni pun glamour. Ka'ab bin Lu'ay ni, dia seorang ilmuwan, menguasai keempat-empat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab ini, Ka'ab bin Lu'ay. Sebab itulah dia tahu bahawa dalam keturunan dia, anak cucu dia tu ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Memang dia cerita dalam kitab yang 4 tadi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu diceritakan. Jadi dia ni kitab-kitab terdahulu tu 3 yang paling utama sekali. 3 dia kuasai. Al-Quran belum turun lagi pada ketika itu. Jadi dia menggesa kepada rakyat Mekah pada ketika itu, kalau Nabi akhir zaman tu datang, maka berimanlah kepada dia. Ini Datuk Nabi SAW namanya Ka'ab. Dia menguasai ketiga-tiga kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ini dia pening sikit kuliah kali ni tuan-tuan. Keempat-empat kuliah, keempat-empat kitab. Kita kadang-kadang jadi ustaz-ustazah ni, kadang kita punya kemahiran dia ada pengususan. Orang suruh saya, ustaz tolong ajar taranum ustaz, taubat. Saya tak nak, saya cakap. Sebab apa? Saya tak pandai. Cerita gitu. Dalam bab-bab fiqah pun kadang-kadang banyak isu-isu yang kita kena prihatin. Ini baru ni orang tanya saya pasal isu freezing egg. Dah azan. Boleh sambung kejap lagi sikit dalam 5 minit ke? Saya tak masuk tajuk lagi. Lagi tadi tak masuk tajuk. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Cuma buat pengetahuan am je lah. Ni dah tak masuk bab sirah lah. Saya cerita ni sebab tadi Datuk Nabi SAW yang namanya Ka'ab itu adalah seorang ilmuwan. Dia memang suka mengkaji kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat Nabi, kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Seperti gitulah. Sebab tu pengembangan ilmu ni sebenarnya dia kena melalui proses pembacaan, melalui pembelajaran dan juga analisa terhadap perkara. Dalam isu-isu fiqah contohnya, ada banyak masalah-masalah yang tak pernah berlaku zaman Nabi dulu, tetapi dia berlaku pada zaman sekarang begitu. Jadi memerlukan penistibatan atau untuk nak menetapkan satu hukum. Jadi ada baru ni seorang hamba Allah dia mesej saya tentang seorang artis Indonesia. Ini sampingan sajalah. Dia ni belum kahwin, dia belum kahwin ke ataupun dia janda ke saya tak tahulah. Dia belum kahwin lah. Jadi dia buat freezing egg. Maknanya apa tu? Dia perempuan. Dia buat membekukan ovum. Orang perempuan telur kan, orang lelaki dia sperma. Orang lelaki sperma. Jadi membekukan tu disimpan, dia kata umur dia dah dekat 40, dekat hampir 40, takut jodoh dia jumpa pada usia 45 ke 50 kan. Jadi masa tu dia bersedialah untuk nak mengandung, takut dah tak subur, dia kata macam tu. Pening tak pening tuan-tuan. Jadi dia simpan lah, maknanya dia ada tempat penyimpanan telur bagi orang perempuan dan juga orang lelaki. Orang lelaki ni biasa berlaku dekat tentera-tentera Amerika contohnya. Dia nak pergi berperang, jadi dia orang akan bekukan air mani dia tu, apa-apa jadi dia boleh suntik dekat rahim isteri dia tadi ataupun perempuan yang dia suka tadi tu untuk nak jaga keturunan dia. Nampak canggih tak canggih zaman sekarang tuan-tuan. Jadi dari segi penetapan hukumnya, kalau apa yang dibahaskan juga dalam fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, ini sampingan sajalah. Orang bujang yang perempuan, dia belum kahwin, dia simpan dia punya telur dia, kemudian dia berkahwin dan dia menggunakan telur yang disimpan tadi itu untuk disenyawakan, haram hukumnya. Disebut tak boleh. Dia sama macam orang kahwin tak kahwin gitu-gitulah. Ataupun dia ni dah simpan, kemudian suaminya mati. Suaminya sebelum mati tu dia dah simpan dah air mani dia tu. Dia bekukan. Jadi oleh kerana suaminya mati, dia pun ambil air mani suami dia suntik. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh kalaulah dia ni kalau maknanya dia mula mengandung tu selepas suami dia mati, tak boleh lah. Sama je macam orang biasa tu. Tapi kaedah perubatan tu dia boleh kalau tujuan perubatan. Contoh isteri kena kanser, jadi dia terpaksa menjalani apa? Dia menjalani kemoterapi yang boleh menyebabkan sel-sel badan dia mati, termasuklah dia punya ovum telur dia tadi. Jadi dia tak tahu apa risikonya, jadi dia boleh simpan. Tu pun kena berlaku dalam tempoh perkahwinan. Ini orang tanya saya lah, dalam tempoh perkahwinan tersebut. Dia tak boleh sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Ini jawapan lah. Kalau orang yang bertanya tu sambil-sambil lah, sebab ni ada live kan, saya sebut lah. Itu. Yang kedua, ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak bersalin ni, kata saya nak bersalin. Kemudian bila saya nak bersalin ni, dia kata apa? Darah yang keluar sebelum salin ni nak kira darah apa Ustaz? Macam gitu. Kalau darah haid, dia bukan sebab nak bersalin.
Kalau darah nifas dah bersalin, habis darah yang keluar sebelum salin tu diistiadatkan sebagai darah apa? Kalau ikut perbahasan ulama Syafi'i, dia kata apa? Juga disebut oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Haytawi, dia kata apa? Darah tersebut adalah darah fasad. Darah fasad. Darah fasad ni darah yang bukan haid, bukan nifas. Jadi caranya sama macam darah istihadah, darah penyakit. Mana bersihkan, tutup, kemudian boleh solat. Gitu. Itu darah istihadah. Saya selalu sebut apa tuan-tuan, walaupun orang lelaki ni dia tak keluar darah, dia kena mahir ilmu darah ni. Kalau darah yang hujung, ramai orang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya ketika isteri dalam keadaan haid, terutamanya di hujung-hujung haid. Kalau yang putih kuning itu sama ada keputihan ataupun dia darah haid. Kalau kuning yang kekeruhan, itu masih haid lagi. Itu masih haid lagi. Jadi ramai di kalangan anak-anak muda kita terutamanya, isi haid dia pening kepala. Berapa lama datang haid? 12 hari, dia kata macam tu. Oh, lama nunggu. Jadi dia kata dah kering ke belum? Ada sikitnya, tengok, dia kata nak tengok. Ini kisah benar ni, nak tengok pula. Ini dah kering lah, senang-senang. Tak, dia kena tengok keruh ke tak keruh. Kalau keruh tu masih haid lagi. Jadi perkara-perkara macam ni orang segan nak cerita, tapi saya kena cerita sambil-sambil nanti kita boleh sampaikanlah pada orang lain. Kalau tak, bersetubuh ketika isi dalam keadaan haid, hukumnya adalah haram, berdosa. Iaitulah sambil-sambil sajalah. Saya nak cerita tadi pasal datuk Nabi yang nama Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay tadi tu. Dia mengkaji apa yang terkandung dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab. Sebab tu bila mengkaji dalam kitab ni, dia akan nampak kebenaran. Kalau kitab tu betul datang pada Allah SWT, tidak dimodify, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi perkara yang mendatangkan manfaat. Iaitu ada yang nak tanya ke? Tak ada kan? Gitu. Jadi itulah antaranya. Saya nak cerita ni sebagai mukadimah je. Siapalah datang tiba-tiba cerita macam-macam ni kan. Saya nak bual-bual je sebenarnya, bukan nak beria sangat pun. Nak cerita sirah ni macam-macam dah tahu dah. Nabi SAW nanti sampai peringkat dilahirkan, nama Nabi SAW tu sebenarnya dah diceritakan pun di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Sebab tu datuk Nabi SAW yang namanya Abdul Muttalib tu, bila lahirnya Nabi SAW, dia bercita-cita nak namakan Nabi SAW tu sebagai Qudsam. Tahu Qudsam? Nama mulia terpuji jugalah. Tapi ketika dia balik je, Siti Aminah kata, aku bermimpi, dia kata apa, anak ini dinamakan dengan Ahmad ataupun Muhammad. Yang itulah nama yang tidak pernah diberi kepada sesiapa pun di kalangan orang Arab. Itu yang lekat nama Muhammad ataupun Ahmad. Ini perjalanan sirah Nabi SAW, mukaddimah dia. Nanti kita akan tengok cabaran-cabaran yang Nabi SAW dapat ketika usia Nabi 40 tahun. Cabaran-cabaran yang Nabi SAW hadapi di kalangan orang-orang musyrikin Mekah. Ada di kalangan orang musyrikin tuduh Nabi ahli sihir. Ada di kalangan orang musyrikin Mekah tuduh Nabi ini sebagai sebagai orang yang gila. Banyak gelaran-gelaran yang Nabi SAW terima, dan diketuai oleh orang-orang tertentu. Ini strateginya. Nak jatuhkan seorang, okey, kau bawa isu pasal Muhammad gila. Yang kau pula bawa isu pasal Muhammad ahli sihir. Yang kau pula bawa isu Muhammad pecah belah masyarakat. Jadi setiap orang memainkan peranan. Ketua-ketuanya nanti kita cerita. Sampai peringkat Nabi SAW dah tak tahu nak buat apa dah. Maka Nabi SAW angkat tangan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Abi Syaibah, Utbah bin Syaibah, Allahumma alaika bi Abu Jahl. Disebutkan 10 orang yang mendengki Nabi, yang tak sudah-sudah nak jatuhkan dakwah Nabi SAW. Kita bila dah hajak seorang tu, orang tu tak nak dengar cakap kita, apa yang berlaku? Maka doa itu antara doa mustajab. Allahumma alaika, ya Allah, aku serahkanlah Abu Jahal, aku serah Utbah bin Rabi'ah, aku serahkanlah Syaibah bin Rabi'ah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nanti kita akan tunggu cerita tu. Lebih kurang 3 tahun lagi cerita tu akan sampai. Yang mana ke 10 orang tu akhirnya mati dalam peperangan Badar. Nabi SAW kebumikan dalam satu lubang Badar, dalam satu kubur besar tu. Dicampak mayat dalam tu, kemudian ditimbus. Nabi SAW diri, Saidina Umar berada di sebelah Rasulullah SAW. Nabi cakap apa? Nabi kata mafhum je lah. Sekarang kamu percaya tak apa yang aku kata? Sekarang kamu tahu tak tentang azab kubur? Dia cerita begitu.
Sayyidina Umar tengok Rasulullah SAW cakap dengan orang dalam kubur ni, kan? Jadi Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, orang dalam kubur ni dengar ke apa yang kamu kata ya Rasulullah? Jadi gitu. Apa Nabi jawab? Nabi kata, wahai Umar, kamu dengar apa yang aku kata ni, tapi orang di dalam kubur ni lebih dengar daripada apa yang kamu dengar. Maknanya apa? Nabi SAW pun bercakap dengan orang yang dalam kubur. Siapa kata talqin tu salah? Tak salah. Sebab Nabi SAW pun bercakap dengan orang-orang yang telah dikebumikan dalam perang Badar. Ya, ini kadang-kadang kita tak boleh suka-suka hati kata ini salah, ni bid'ah dan seumpamanya. Ini yang kita nak fahamkan dalam masyarakat. Ada orang komen pula pasal boleh tak kita solat jenazah di atas kubur? Nabi juga panduannya. Orang dah mati, kita pergi kubur orang tu, kita solat atas kubur tu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Zaman Nabi SAW berada di Madinah, ada seorang perempuan kulit hitam, nama dia Ummu Mahjan. Kerja dia kutip sampah dekat tepi kota Madinah, dekat Masjid Nabawi tu. Jadi dia diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika Ummu Mahjan ni mati. Dia macam gelandangan lah. Dia mati lah malam tu. Jadi oleh kerana dia ni bukan orang popular katnya, jadi sahabat ni uruskan jenazah dia segera, terus kebumikan. Besok pagi Nabi bangun tidur, tak ada sahabat pun yang kejutkan Nabi SAW. Besok Nabi bangun tidur, Nabi pas solat subuh, Nabi pusing dekat Masjid Nabawi, cari. Ya Rasulullah, kamu cari siapa sebenarnya? Aku cari Ummu Mahjan yang kerjanya hari-hari mengutip sampah dekat sini ni. Maka sahabat Nabi kata apa? Wahai Rasulullah, sebenarnya Ummu Mahjan dah meninggal malam tadi. Kami tak nak kejutkan kau ya Rasulullah, kami uruskan jenazah Ummu Mahjan tadi. Nabi nampak orang yang walaupun nampak macam tak ada apa-apa, tapi nilai dia sangat tinggi amal perbuatan dia, mengutip sampah dekat Masjid Nabawi pada ketika itu. Dan Nabi SAW ajak para sahabat, jom kita pergi kubur Ummu Mahjan, dan Nabi solat jenazah di atas kubur Ummu Mahjan. Dan akhirnya Nabi kata apa dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang di dalam kubur ni gelap. Gelaplah, dia gelap kan, macam gitu. Tapi Allah Ta'ala telah memberikan cahaya ataupun menerangkan kuburnya tadi. Dengan sebab? Sebab istiqamah melakukan perkara-perkara baik, termasuk mengutip sampah di Masjid Nabawi. Kutip sampah saja. Nah, macam itu. Jadi banyak perkara yang kita kecungkir daripada perjalanan hidup Nabi SAW ni. Dan akhirnya kita akan nampak hebat sungguh Rasulullah SAW ni. Dan kita jadikanlah dia ikutan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dia akan menyebabkan kita ni masuk dalam syurga, dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ini antara perkara-perkara yang kita kena kita akan ceritakan dan kita akan kongsikan lah pada masa-masa akan datang. Yang lepas di mana Cik Azwan kita cerita pasal Nabi SAW diganggu oleh satu jin, yang itu jin Ifrit. Ifrit ni antara jin yang power. Siapa belajar ilmu-ilmu jin, Ifrit ni yang power. Zaman sebelum lahir Nabi SAW, Ifrit ni dia boleh terbang sampai kat langit, dengar perbualan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas lahirnya, jin Ifrit ni dia tak boleh naik ke langit, dia tak boleh naik lagi. Tapi dia berada di lautan, power berenang dia. Dekat hutan dia power ni, jin-jin yang mengganggu ni. Satu malam jin ni datang nak ganggu Nabi SAW, seekor jin ni. Nabi SAW cekik dia, tangkap. Nabi tangkap ni, Nabi cekik leher dia. Ketika dia cekik leher tu, sampai terjelir lidah jin ni. Ifrit ni nama dia. Jin ni sampai terjelir gitu. Sampai Nabi SAW sebut apa? Aku terasa sejuknya lidah Ifrit tersebut. Maknanya lidah terjelir sampai kena tangan Nabi SAW. Cuba tuan-tuan perempuan rasa lidah masing-masing. Sejuk tak? Kalau sejuk spesies tu lah agaknya. Cerita gitu. Jadi itu dia fikir apa? Dia kata apa? Pada ketika itu Nabi sebut ni, Nabi sebut dalam hadis sahih. Pada ketika itu aku terfikir untuk aku ikat Ifrit ni. Nak ikat kat tiang Masjid Nabawi tu, nak ikat sungguh. Bukan ikat batin-batin ni, tak ada. Nak ambil tali nak ikat. Maknanya apa? Fizikal Ifrit ni akan terpamer pada ketika itu. Dan besok subuh orang-orang Madinah nampak macam mana fizikal Ifrit tu. Kita adalah kalah-kalah, tapi tak pernah nampak pun. Tapi pada ketika itu Nabi kata apa? Aku terkenangkan doa saudaraku Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah doa apa? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Dia kata wahab limulkan la yang bagi li ahadi min ba'dih. Dia kata apa? Ya Allah, kurniakanlah aku satu kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala makbulkan doa dia, dapat menguasai angin, dapat menguasai jin, dapat menguasai binatang, dapat menguasai manusia. Iaitu. Jadi pemerintahan tu tak pernah pun dimiliki oleh sesiapa. Nabi nak ikat ni sebab apa? Nabi nak menguasai Ifrit.
nak menguasai ifrit. Mana ifrit ni dalam tawanan Nabi SAW? Dia terkenang, aku terkenangkan doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, jadi aku tak sampai hati, takut-takut Nabi Allah Sulaiman ni kecil hati, maka dia lepaskan ifrit tu. Kalau tak sampai sekarang kita tahu cerita ifrit tu macam mana bentuk ni. Nabi je yang tahu dia gitu. Dicekik. Lepas tu kalau nak tangkap jin cekik lah, sebab Nabi guna teknik cekik. Saya tak nampak jin, kalau tuan-tuan nampak silakan. Banyak kekeh masalah rumah tangga ni, bila cerita-cerita nanti adalah cerita pasal jin lah, pasal sihir lah, bini saya kena rasuk jin ustaz, itu kita pening cerita gitu. Ramai orang sekarang suka nak berkawan dengan jin. Kalau dulu pernah macam tu, tapi dah cendah reda sikit. Sekarang macam ada lagi cerita, buat nasi kangkang lah, ada sampai kat Johor ni ada kes yang datang pada saya, ada dia nasi tangas, dia kata macam tu. Rupanya nasi kangkang ada juga. Ini kisah real ni, bukan yang isteri tadi tak mengaku. Isteri dia mengaku depan saya. Sebab apa? Dia tak tahu macam mana nak tarik balik ilmu tu. Saya pun tak tahu juga, yang tanya saya kenapa. Tapi dia ceritalah macam mana cara nak buat tu. Kalau saya cerita kan pening orang lelaki kan kalau dengar ni. Jadi cukuplah setakat tu. Jadi saya nak sebutkan, setiap apa yang kita lalui dalam hidup kita ni, kalau kita kaitkan dengan perjalanan hidup Nabi SAW, dia akan datangkan barakah insya-Allah. Jadi cukuplah saya kata kat tu. Saya pun dah sejuk dah ni. Pemurah sungguh orang sini ni. Aircon sejuk macam duduk kat Amerika. Cerita gitu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada kita. Minta maaf banyak-banyak. Bukan nak ngajar. Bukan nak ngajar, bukan. Saya nak kongsi-kongsi saja. Jauh saya tak ada ilmu. Saya sampaikan apa yang Allah sampaikan kepada saya sampaikan balik. Mudah-mudahan guru-guru saya akan dapat barakah daripada apa yang saya sampaikan insya-Allah. Jadi itu saja, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafar wa suratul As.